Selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, umat Islam apabila mendengar berita bahawa Rasulullah telah pun wafat dalam keadaan yang cukup sedih. Tanggal 12 Rabiul Awal itu merupakan tanggal yang paling sedih di kalangan masyarakat Madinah, kerana pada ketika itu rakyat cukup bersedih sebab pemergian seorang insan yang mereka sangat sanjungi, Nabi kita, Nabi ketua kepada segala Nabi, yang akan jadi penolong kita di dunia dan juga di akhirat. Sayyidina Umar berkata, siapa yang bagi tahu aku Rasulullah meninggal pada hari ini, maka aku akan tebas leher mereka. Sahabat-sahabat tak berani nak masuk nak beritahu kepada Umar bahawa Rasulullah telah pun meninggal. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar mari dekat Umar, dia pegang Umar. Umar, dengar. Ada ayat Quran yang turun mengatakan bahawa Rasulullah ini manusia biasa, sama seperti kita, akan mati, akan meninggal. Adakah dengan kematian Rasulullah ini kita akan berpaling tadah daripada agama Allah, ataupun sebaliknya? Umar terduduk dan Umar kata, aku baca sentiasa ayat ini, tapi baru hari ini, seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Kesedihan ini jelas terpampang di wajah seluruh sahabat baginda. Sampaikan di Mekah pun sahabat-sahabat turut bersedih dengan pemergian baginda Nabi. Bilal membawa diri ke Syam. Sahabat-sahabat ramai yang membawa diri keluar, ada yang duduk dalam Madinah pun ada. Umat Islam sedar bahawa tugas berat menanti mereka untuk meneruskan wadah perjuangan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka harus memilih pemimpin yang tepat untuk menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi antara calon yang pertama dipilih adalah Umar, tapi Umar kata Sayyidina Abu Bakar adalah yang paling tepat untuk dipilih. Apabila seperti itu, atas beberapa faktor Sayyidina Abu Bakar tepat dipilih. Yang pertama adalah kerana Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat yang paling lama bersama dengan Rasulullah SAW. Hijrah pun baginda ajak Sayyidina Abu Bakar, mana dalam peperangan Uhud pun, dalam perang Badar pun Sayyidina Abu Bakar berada di sisi beliau. Jadi memang dua orang sahabat yang baiklah. Dan yang kedua adalah segala perkataan Rasulullah tidak pernah diragukan walaupun sedetik oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebagai contoh, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika turunnya Nabi ke dunia, Abu Jahal memberitahu Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau nak dengar cerita tak? Muhammad cakap dia pergi Baitul Maqdis malam. Abu Bakar cantas percakapan itu dan Abu Bakar cakap, jangan kata Muhammad pergi Baitul Maqdis, Muhammad naik ke langit pun aku tetap percaya. Mana betapa teguhnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini dengan Rasulullah SAW. Dan ini menjadikan beliau calon yang paling tepat untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Perjumpaan telah pun dilakukan di Dewan Banu Saidah. Jadi dan Abu Bakar telah pun dipilih sebagai khalifah seterusnya. Jadi sistem yang mereka buat ini adalah sistem musyawarah untuk memilih khalifah yang seterusnya. Dan semua bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah penerus kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah permulanya sistem kekhalifahan di dalam Islam. Khulafa ar-Rasyidin dalam Islam ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Abu Bakar dilantik selepas daripada kewafatan baginda dan dilantik secara musyawarah, dan Abu Bakar melantik Umar selepas daripada beliau. Umar pada peringkat awal melantik Abdurrahman ibn Auf, tapi Abdurrahman bin Auf telah pun memberikan jawatan itu kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan naik sebagai khalifah pada usia yang cukup tua, iaitu usia 70 tahun. 5 tahun pemerintahan awal beliau sangat-sangat mulus, tapi pada 5 tahun yang seterusnya agak berkecamuk sedikit dan digantikan oleh Sayyidina Ali. Dalam situasi umat Islam yang sedang berkecamuk, berpecah belah, Sayyidina Ali telah pun mengambil jawatan itu. Dan Sayyidina Ali tidak lama juga digantikan dengan anaknya Sayyidina Hasan, dan seterusnya digantikan oleh kepimpinan daripada Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang salah seorang pemimpin ataupun khalifah pertama
umat Islam selepas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan sahabat baik beliau, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq bermula pada tahun ke-11 Hijrah di Madinah selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dipilih dalam satu musyawarah di Dewan Bani Sa'idah, dan dalam musyawarah itu pada peringkat awal ramai sahabat memilih Sayyidina Umar, tapi Umar menyangkal ataupun perlawanan itu dan memberikan kepada sahabat baik Rasulullah yang sama-sama dengan Rasulullah dalam hijrah beliau dan merupakan orang yang kedua terpenting selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sepanjang 2 tahun pemerintahan beliau telah pun berjaya menumpaskan golongan riddah yang tidak mahu membayar zakat. Walaupun pada peringkat awal ditentang oleh kebanyakan sahabat. Sahabat kata mereka ni still Islam. Tapi Abu Bakar bertegas keluar daripada zon yang sentiasa baginda beliau berada, iaitu dalam zon Abu Bakar ni orang yang sangat lemah lembut. Jadi sahabat terkejut jugalah apabila Abu Bakar mengambil pendekatan untuk menghukum golongan riddah ini. Dan yang kedua, beliau telah pun berjaya menumpaskan golongan Nabi palsu, iaitu Sajjah, seorang perempuan, dan Musailamatul Kadzab, seorang lelaki. Dan peperangan ini diketuai oleh siapa lagi kalau bukan Khalid ibn Walid. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan telah pun digantikan oleh siapa lagi kalau bukan singa Islam Al-Faruq Umar ibn Khattab. Sumbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah perluasan kuasa, meneruskan rentak untuk menakluk Rom dan melantik Usamah bin Zaid sebagai panglima tentera untuk memimpin perang bersama dengan Rom. Sebab Usamah bin Zaid ni pada peringkat awalnya Rasulullah telah memilih Usamah bin Zaid ini untuk menjadi panglima perang bersama peperangan dengan Rom. Itu dia. Memerangi golongan riddah dan nabi palsu. Pada peringkat awal, sahabat-sahabat menasihati sebenarnya Sayyidina Abu Bakar untuk tidak memerangi golongan ini kerana mereka masih lagi Islam pada pendapat sahabat, dan ini hanyalah isu yang remeh. Tapi pada Abu Bakar, beliau tetap berkeras bahawa isu ini bukan isu remeh. Isu ini melibatkan akidah, kerana dalam Al-Quran sendiri kita boleh lihat solat sentiasa dikaitkan dengan zakat dan sentiasa beriringan. Kalau ada firman Allah berkaitan dengan solat, maka di situ akan ada zakat. Dan daripada inilah pendekatan dan pendirian Abu Bakar menjadi kukuh untuk memerangi golongan riddah dan golongan nabi palsu. Memang Abu Bakar sangat membara kerana Abu Bakar sendiri yang hidup bersama dengan Rasulullah. Kalau ada orang yang mengaku dirinya menjadi nabi, memang Abu Bakar akan tentang habis-habisan. Sumbangan yang seterusnya adalah melantik Sayyidina Umar sebagai khalifah penerus kepada kepimpinan beliau. Dan Sayyidina Umar adalah orang ataupun muslimin yang pertama digelar sebagai Amirul Mukminin, iaitu ketua ataupun raja kepada umat Islam. Dan bertitik tolak daripada inilah Sayyidina Umar berjaya menakluk kota yang menjadi impian ramai untuk menakluknya, iaitu kota Baitul Maqdis. Sayyidina Abu Bakar sepanjang pemerintahan beliau banyak yang beliau lakukan. Tidak banyak yang beliau lakukan kerana hanya 2 tahun sahaja. Tapi cukup mencabar kerana pada zaman pemerintahan beliau muncullah golongan riddah, golongan yang ingin murtad dan golongan nabi palsu. Dan sepanjang pemerintahan beliau 2 tahun inilah beliau cuba untuk membersihkan Islam daripada 3 golongan ini. Golongan pertama adalah golongan riddah yang tidak mahu membayar zakat. Golongan kedua, golongan yang murtad, yang menganggap bahawa Nabi sudah tiada. Jadi ada apa dengan Islam lagi ni? Dan yang ketiga adalah golongan yang mengaku dirinya sebagai Nabi, iaitu Sajjah dan Musailamatul Kadzab. Ada juga orang nak mengaku jadi Nabi. Prof. Ahmad Shalabi mengatakan, di dalam kesulitan yang memuncak inilah
kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan hati Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan pemerintahan Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab memerintah selama 10 tahun, iaitu bermula daripada tahun 13 Hijrah sehingga tahun 32 Hijrah. Dicalonkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mendapat bai'ah hasil persetujuan para sahabat. Zaman pemerintahan Umar Al-Khattab ini digelar sebagai zaman kemasyhuran Islam. Kejayaan Saidina Abu Bakar dalam memerangi golongan riddah menjadi sebab kejayaan Saidina Umar Al-Khattab dan menjadikan kempen menentang Rom dan Parsi sebagai projek sulung Saidina Umar Al-Khattab. Seterusnya, zaman kemasyhuran Islam semasa pemerintahan Umar Al-Khattab. Yang pertama, kuasa politik Islam. Memperluaskan kuasa politik Islam sehingga ke Mesir, Parsi dan Syam. Seterusnya, ekonomi negara. Mampu memantapkan ekonomi negara sehingga ke tahap yang membanggakan. Kemudian, pentadbiran negara. Saidina Umar Al-Khattab menyusun jentera pentadbiran negara ke taraf yang dianggap sistematik. Dan yang terakhir, menawan Rom dan Parsi. Saidina Umar Al-Khattab berjaya menawan hampir keseluruhan wilayah Parsi dan Rom. Seterusnya, kempen menentang Rom dan Parsi. Situasi pihak Rom dan Parsi. Pihak Rom dan Parsi mempunyai kelengkapan perang yang canggih berbanding tentera Islam. Strategi peperangan daripada tentera Islam ialah tentera Islam sering menukar strategi setiap kali peperangan, dan ini mendatangkan kekeliruan terhadap pihak musuh Islam. Hasil peperangan, tentera Islam berjaya menawan sebahagian tanah jajahan Rom dan hampir keseluruhan wilayah Parsi. Faktor kemenangan. Yang pertama, kekuatan iman dan semangat untuk menyebarkan kalimah tauhid di kalangan umat manusia. Dan yang kedua, rasa tanggungjawab untuk menghapuskan kekufuran serta kezaliman di bumi Tuhan. Dan hasil rampasan perang, kejayaan umat Islam dalam setiap siri jihad sebenarnya membawa pulangan yang sangat banyak sehingga melimpah ruah. 6 pembaharuan tamadun Islam. Yang pertama, Baitul Mal. Yang kedua, penubuhan organisasi tentera. Yang ketiga, mengasaskan institusi kehakiman. Yang keempat, melantik Al-Muhtasib. Yang kelima, Dewan Asy-Syurtah. Yang keenam, Dewan Al-Ifta. Pembaharuan tamadun Islam yang pertama iaitu Baitul Mal. Faktor utama adalah kerana pengurusan harta ghanimah yang melimpah ruah. Baitul Mal diuruskan oleh Uqail bin Abu Talib, Makhramah bin Naufal dan Jubair bin Mut'im. Dan mereka menguruskan segala pendapatan negara. Pembaharuan tamadun Islam yang kedua ialah penubuhan organisasi tentera. Menubuhkan kamp tentera di luar Madinah dan profesion khusus dalam peperangan dan juga mempertahankan negara. Penubuhan organisasi tentera ini mempunyai beberapa bahagian seperti tentera berkuda dan juga pemanah. Pembaharuan tamadun Islam yang ketiga ialah mengasaskan institusi kehakiman, di mana Saidina Umar Al-Khattab melantik qadi di setiap wilayah bagi menjalankan urusan kehakiman.
Pembaharuan tamadun Islam yang keempat ialah pelantikan Al-Muhtasib. Al-Muhtasib ini diwujudkan bagi memastikan tiada penyelewengan atau penipuan yang berlaku di pasar wilayah bawah pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Dan pembaharuan tamadun Islam yang kelima ialah Dewan Asy-Syurtah atau dikenali sebagai Jabatan Polis Negara. Dan kewujudan Dewan Asy-Syurtah ini adalah bagi menjamin keselamatan penduduk dan harta benda. Pembaharuan tamadun Islam yang terakhir ialah Dewan Al-Ifta, di mana Dewan Al-Ifta ini untuk membantu khalifah menafsir ayat Al-Quran dan hadis yang sukar difahami. Dalam masa yang sama, Dewan Al-Ifta ini juga memikirkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Dewan Al-Ifta ini dianggotai oleh para sahabat yang terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah binti Ahmad Fauzi bernombor metrik A178-175 akan membentangkan slide seterusnya mengenai Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Sayyidina Osman bin Affan dalam tamadun Islam. Sebelum pemerintahannya, Sayyidina Osman telah dilantik oleh Umar bin Al-Khattab dalam sebuah majlis syura sebagai pemerintah negara Islam pada akhir tahun 644 Masihi bersamaan 24 Hijrah selama 12 tahun. Sebab mengapa tindakan ini dibuat oleh Umar? Kerana pada ketika itu keadaan beliau berada dalam keadaan kritikal dan uzur kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau nama asalnya Firuz kerana membalas dendam atas kekalahan Parsi pada ketika itu peperangan di Nahrawan, lalu menyebabkan harapan beliau menjadi pemerintah negara Islam pada ketika itu agak tipis. Terdapat 6 orang tokoh yang menganggotai majlis tersebut, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Osman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidillah. Seperti mana majlis syura yang dijalankan adalah membincangkan serta menguruskan hal pemerintahan sebagai pengganti Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya, pemilihan sebagai pemerintah negara Islam, seterusnya sebulat suara melantik Osman bin Affan sebagai pengganti oleh kerana ciri-ciri beliau yang dikira bertepatan dengan kehendak masyarakat Arab ketika itu yang mengambil kira asas-asas nasab dan keturunan. Halangan yang dihadapi oleh Sayyidina Osman bin Affan yang menyebabkan beliau sukar untuk mentadbir negara Islam ketika itu kerana usianya yang agak lanjut. Beliau yang dikatakan lahir pada 576 Masihi yang jarak lebih kurang 5 tahun muda dari Rasulullah SAW, yakni pemerintahannya menjangkau usia 70 tahun yang menjadikan beliau sukar untuk menjalankan tugas seperti mana yang dijalankan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Oleh kerana usianya semakin uzur, Sayyidina Osman telah melantik kaum keluarganya sendiri sebagai pembantu. Namun tindakan beliau itu kurang jelas diminati oleh masyarakat tersebut sehingga menimbulkan fitnah yang besar, iaitu fitnah Al-Kubra yang membawa kepada pembunuhan yang kejam. Dalam 12 tahun pemerintahannya, Sayyidina Osman berjaya memantapkan kefahaman umat Islam di kalangan ummah di seluruh negara dengan memberi peluang dan kebebasan kepada para sahabat terkemuka, kibarul as-sahabah, untuk mereka memilih tempat tinggal yang mereka suka. Dengan polisi yang ditetapkan oleh Sayyidina Osman, bukan sahaja mereka yang tinggal di wilayah Hijaz sahaja akan mendapat bimbingan secara langsung, malah mereka yang tinggal di luar wilayah-wilayah Hijaz juga akan mendapat bimbingan agama dari sahabat yang benar-benar mahir. Terdapat dua sumbangan besar Sayyidina Osman dalam tamadun Islam. Yang pertama dari segi politik dan yang kedua dari segi pembukuan Mashaf Al-Quran. Dari segi politik, beliau telah menumbuhkan tentera laut yang terlatih serta mempertahankan negara dari ancaman musuh serta berjaya menambahkan sempadan negara Islam. Dari segi pembukuan Mashaf Al-Quran pula, beliau turut dikenali kerana berjaya mengumpulkan serta membukukan Al-Quran, manakala Al-Quran yang dikumpulkan pada masa itu akan dinamakan sebagai Mashaf Osmani. Beliau telah melantik Zaid bin Sabit sebagai sahabat yang terlatih dalam
penulisan wahyu. Mashaf yang telah disiapkan akan disimpan oleh Saidina Umar Al-Khattab, manakala setelah beliau telah wafat, maka mashaf itu telah disimpan oleh puterinya iaitu Hafsah. 7 buah salinan mashaf Al-Quran telah dihasilkan berpandukan mashaf asal yang diambil masa selama 4 tahun untuk disiapkan. Manakala 7 mashaf yang telah siap dimateraikan akan dicap mohor khalifah sebagai tanda pengesahan. Kemudian mashaf tersebut akan dihantar kepada 6 ibu wilayah negara Islam seperti Mekah, Damaskus, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah dan lagi satu disimpan di Madinah oleh beliau sendiri. Mana-mana mashaf yang berbeza dari mashaf asal dikira tidak sah serta perlu menyalin mengikut 7 mashaf asal tersebut. Seterusnya kita bergerak kepada Saidina Ali ibn Abi Talib, khalifah terakhir ataupun Khulafa Ar-Rashidun yang terakhir. Saidina Ali mula menjadi khalifah pada tarikh 35 Hijrah dan beliau dilantik sebagai khalifah selepas kewafatan khalifah sebelum daripada beliau, iaitu Saidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan meninggal ataupun wafat kerana dibunuh dalam peristiwa fitnah Al-Kubra. Pada peringkat awal, Saidina Ali tidak mahu menerima jawatan sebagai khalifah kerana Islam pada ketika itu dalam keadaan kekacauan yang cukup besar. Sebab tercetusnya fitnah ini, pemerintahan jadi kurang stabil, orang-orang cuba menyerang dengan kemasukan orang-orang yang luar daripada Arab ke dalam Islam, mencetuskan banyak kontroversi. Islam semakin berkembang, tapi beliau telah pun diyakinkan oleh sahabat besar seperti Zubair ibn Awam dan juga Abdullah ibn Umar untuk menerima pelantikan beliau sebagai khalifah. Dan Saidina Ali telah pun dibai'ah di Masjid Nabawi dan beliau terkenal sebagai seorang pemimpin ataupun khalifah yang sangat-sangat tegas. Dan Saidina Ali telah melakukan banyak transformasi dalam sistem pemerintahan, dan hal ini sebenarnya membuatkan ramai pemerintah-pemerintah yang lama ataupun gubernur-gubernur yang lama yang bekerja dengan Saidina Umar, yang bekerja dengan Saidina Uthman, menjadi geli hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Saidina Ali ini. Kenapa saya berkata begitu? Kerana pada peringkat awal bila beliau naik je, beliau terus menukar hakim, menukar sistem gubernur dan menukar pegawai-pegawai kerajaan yang sebelum ini telah lama berkhidmat di dalam kerajaan di bawah kekhalifahan Umar dan juga Uthman. Selain daripada ini, penyumbang utama adalah disebabkan pegangan Ali yang sangat-sangat teguh dan tidak menghiraukan perpaduan ummah yang pada ketika itu ummah sedang berpecah. Disebabkan ada satu pihak ingin mencari siapakah pembunuh Saidina Uthman, dan di satu pihak lain ingin melupakan hal tersebut. Dan Ali berpandangan bahawa apabila beliau naik sebagai khalifah, beliau akan mencari siapa pembunuhnya. Dan hal ini bukan senang, sebab yang melakukan pembunuhan itu susah untuk cari. Orang tak tahu siapa yang buat. Dan semasa pemerintahan Ali inilah berlakunya banyak peperangan sesama Islam sendiri, seperti siri peperangan Jamal, siri peperangan Siffin. Peperangan Jamal dengan Saidina Aisyah, ia berlaku sebenarnya bukanlah disebabkan Aisyah ingin menegakkan hak dia, tidak. Dia disebabkan silap faham yang berlaku dan dicocok oleh golongan-golongan yang tidak suka dengan Islam. Peperangan Siffin itu sendiri, Saidina Muawiyah dan juga Saidina Ali sebenarnya tidak ingin berlawan, tapi disebabkan oleh penyokong-penyokong mereka yang menyemarakkan lagi keadaan itu. Dan sebenarnya Saidina Ali dan juga Saidina Muawiyah ini, dia berpegang dengan satu pegangan yang teguh. Syekh Ramadan Al-Buti pernah ditanya, orang Islam dilarang untuk berlawan, apakah pandangan Syekh tentang Saidina Ali dan juga Saidina Muawiyah? Dan Syekh Syed Ramadan Al-Buti menjawab bahawa mereka dua-dua berada di syurga kerana menegakkan pegangan mereka masing-masing. Dan pada tarikh 41 Hijrah, Saidina Ali telah pun dibunuh
di kota Kufah oleh Abdul Rahman Al-Mujim. Beliau sedang bersolat dan dibunuh oleh Abdul Rahman Al-Mujim. Yang ulama berpandangan bahawa Abdul Rahman Al-Mujim ini adalah orang Khawarij sebenarnya, ya. Pemikiran dan politik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali merupakan seorang yang tidak berapa gemar dengan title kepimpinan. Sebab apabila selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Ali sibuk untuk menguruskan jenazah baginda, dimandikan, dikafankan, dan tidak terlalu sibuk dengan urusan siapa yang hendak dilantik sebagai penerus kepada kepimpinan baginda Nabi SAW. Dan ada satu hadis yang terkenal juga yang mengatakan bahawa Rasulullah katakan, aku ini adalah ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Ali lebih mencintai ilmu, lebih mencintai belajar, lebih mencintai mencari ilmu ataupun menyebarkan ilmu daripada berebut kepimpinan sebenarnya. Sayyidina Ali ini orangnya sangat-sangat hebat. Hal ini dikukuhkan lagi dengan Sayyidina Ali tidak pernah dilantik semasa zaman Rasulullah sehingga zaman Sayyidina Uthman sebagai pemimpin untuk memimpin mana-mana institusi kerajaan atau menjadi panglima dan juga sebagainya. Hal ini kerana Sayyidina Ali merupakan seorang yang sangat cintakan ilmu dan kepimpinan ini sangat berat. Dan Ali orangnya sangat tegas dalam Islam ini. Dia tak ada AB, tak ada AB. Ali hanya ada warna hitam dan juga warna putih. Salah, betul-betul. Kenapa wujud kekacauan dalam sistem pemerintahan Sayyidina Ali? Yang pertama adalah disebabkan oleh pada zaman itu memang sudah wujud kekacauan. Dan pada zaman Ali ini memang salah satu sistem yang digunakan oleh Sayyidina Ali adalah sistem kekerasan untuk mengekang ataupun menstabilkan kerajaan. Hal ini dibolehkan. Kita tengok Sayyidina Muawiyah sendiri, apa yang Hajjaj Yusuf As-Saqafi lakukan sehingga Sayyidina Muawiyah mampu bertahan sehingga kerajaan Umayyah mampu bertahan 89 tahun, hampir 100 tahun mampu bertahan. Cuma Sayyidina Ali ini dia tiada sokongan yang kuat daripada orang bawah. Kalau Muawiyah dia ada Amru. Amru memang politician yang paling bagus lah, boleh dikatakan. Konflik semasa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang pertama, rakyat sangat mengharapkan bahawa Sayyidina Ali mampu merungkai kes pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Namun hal ini tidak berjalan dengan begitu lancar disebabkan kekurangan bukti semasa proses hendak dijalankan, proses menyiasat hendak dijalankan. Sebab nak hukum seseorang itu bukan senang. Dalam Islam ini bukan boleh main hukum je, tak. Ali cukup faham dengan situasi ini dan ditambah rencahnya lagi dengan ketidakstabilan politik yang berlaku pada masa itu. Dengan tidak berjayanya Ali untuk mencari pembunuh Sayyidina Uthman ini mewujudkan prasangka dalam jiwa ataupun hati rakyat ni bahawa Sayyidina Ali bersekongkol dengan pembunuh nak bunuh Sayyidina Uthman untuk nak dapatkan jawatan. Sebenarnya sahabat-sahabat berempat ni tak ada dalam jiwa mereka pun untuk jadi pemimpin, tapi semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Dan disebabkan inilah antara konflik yang berlaku seperti perang Jamal dengan Ummahatul Mukminin Sayyidina Aisyah, sehingga Sayyidina Ali menang dalam perlawanan tu, dalam peperangan tu, dan ambil Sayyidina Aisyah bawa pulang ke Mekah, bawa pulang ke Madinah. Sayyidina Ali tidak pernah ingin berlawan dengan sahabat-sahabat, tapi pemerintahan. Maka perkara ini yang perlu dilakukan. Maka saya berpandangan bahawa pemerintahan Sayyidina Ali ini bagus, cuma waktunya kurang tepat sedikit. Selepas berlakunya perang Jamal, Sayyidina Ali telah pun mengambil Aisyah dan membawa pulang dan memaafkan Sayyidina Aisyah. Hal ini menimbulkan rasa kurang sedap di dalam hati penyokong Sayyidina Ali. Kenapa tidak dihukum Sayyidina Aisyah? Nak hukum macam mana Sayyidina Aisyah ni juga? Keluarga dia ada kaitan dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali dalam keadaan sebersalah, tapi yang Ali lakukan adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, peperangan Siffin dengan Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan. Peperangan Siffin ini dijalankan kerana mereka miscommunication sahaja. Kalaulah dulu ada telefon,
mesti benda ni takkan berlaku. Tapi nak buat macam mana, ceritanya sudah dirangka sebelum kita semua lahir lagi. Qada dan qadar sudah pun tertulis. Jadi dalam peperangan Siffin ini Saidina Ali hampir menang, tapi kebijaksanaan Amru berjaya untuk membalikkan situasi. Apabila Saidina Muawiyah nak kalah, dia ajak berdamai. Ini semua idea daripada Amru. Ajak berdamai. Bila ajak berdamai, ajak untuk bernegosiasi tentang siapa yang nak jadi khalifah. Jadi belah Muawiyah ini dipilihlah Amru ibn al-As, dan belah Ali dipilihlah orang daripada sebelah Ali. Dan apabila berlaku yang macam tu, Saidina Ali dah kata dia akan kalah dalam perebutan kuasa ini. Jadi akhirnya Saidina Ali telah pun pulang ke Kufah, dan mesyuarat itu diteruskan. Tapi berlaku satu perkara yang tidak diinginilah. Apabila Saidina Ali pulang ke Kufah, beliau telah pun dibunuh oleh Abdul Rahman Al-Mujib. Dan disitulah berakhirnya pemerintahan anak sepupu Nabi yang masuk Islam masa seawal usia kecil lagi, dan menjadi menantu Nabi, dikahwinkan dengan anak Nabi yang paling Nabi sayang, iaitu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi itulah kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah.